Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera murid-murid tingkatan 1 SMK Bandar Bukit Kayu Hitam. Okey, insya-Allah pada hari ini kita akan teruskan sesi PDPR kita matematik tingkatan 1 bab 3 kuasa 3 dan punca kuasa 3. Cuma kali ini kita akan fokus kepada hubungan antara kuasa 3 dan punca kuasa 3. Jadi untuk meneruskan ni kita tengok pada slide yang seterusnya. Okey, baik murid-murid, dalam slide ini kita akan tengok iaitu yang pertama sekali, kena rujuk buku teks lah, muka surat 61 lah, semua muka surat 61. Dan juga kita akan tengok standard dia, itu kita akan faham ni menyatakan hubungan antara kuasa 3 dan punca kuasa 3. Okey, dalam buku teks muka surat 61 tu dia dah bagi gambar rajah A, B, C, D dan E nah. Di mana gambar rajah tu adalah gambar rajah kubus. Di mana situ dia akan suruh kita mengira berapakah nilai unit setiap unit isi padu kubu tersebut. Tapi dalam topik kuasa 3 ni dia lebih fokus kepada isi padu lah. Untuk kuasa 2 lebih kepada luas, dan juga untuk kuasa 3 kita ukur isi padu. Contohnya isi padu sesuatu bentuk lah. Tak kira di sini bagi bentuk kubus, ada bentuk macam-macam dalam dunia ni. Ni salah satu kita tengok bentuk kubus. Okey, kita tengok yang pertama lah. Di situ dia suruh buat apa dengan gambar rajah tu? Okey, dia suruh kita kira panjang tepi nah, panjang tepi unit setiap gambar rajah tersebut. Okey, kita tengok yang pertama dahulu nah. Untuk gambar rajah yang pertama A. A tu dia dah bagi isi padunya sebanyak iaitu 1 unit isi padu dah. Bila isi padu maksudnya kuasa 3 lah. Jadi berapa dia punya nilai unit tepi tu? Iaitu mestilah 1 unit lah. Tulis 1 unit. Okey, seterusnya untuk yang B tu, dia bagi isi padu dia iaitu 8. Jadi isi padu dia 8. Jadi untuk sisi dia tu, berapa panjang tepi dia adalah, kita kira kotak tu. Kotak yang pertama, kotak yang kedua tu, sisi dia. Okey, jadi kita akan dapat 2 lah di sini. Dan seterusnya untuk sini, dia bagi isi padu dia 27. Setiap kotak ni semua campak, semua kotak dalam ni, semua kotak-kotak ni, nilai dia adalah 27 kotak. Okey, tapi dia nak tanya kita berapa panjang sisi tu je, panjang sisi ni. Antara sini ke sini. Okey, berapa panjang dia, dia kira kotak lah. Sini kita ada 1, 2, 3. Ada 3. Okey, seterusnya di sini pula. Di sini dia bagi isi padu dia 64 isi padu. Jadi untuk kira dia punya nilai tepi tu, sisi dia, sisi sini, kita kena kira dia punya bilangan ni lah. 1, 2, 3, 4. Jadi tu dia 4 lah sini. Dan di sini pula yang terakhir E, dia bagi isi padu dia 125. Jadi dia punya bilangan sisi dia berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Tulis 5 lah. Okey, apa yang kita faham dengan gambar rajah ni? Dia menunjukkan bahawa untuk dapatkan isi padu jawapan bagi setiap ni, isi padu ni bagi setiap semua yang di atas isi padu ni, nak bagi dapatkan nilai dia sebanyak ni, kita kena guna kuasa 3. Di mana di sini 1 kuasa 3 kita akan dapat nilai dia 1 juga lah. Apa-apa yang didarab dengan 1 dia akan dapat balik nilai 1. Di sini macam 2 kuasa 3. Kita akan dapat 8 lah. 2 darab 2 darab 2 darab 2 sebanyak 3 kali. Maksudnya 2 darab 2 dapat 4. 4 darab 2 dapat 8 lah. Okey, sama juga dengan sini 3 kuasa 3 lah. Jadi 3 kuasa 3, 3 didarab sebanyak 3 kali. 3 darab 3 darab 3. Jadi 3 darab 3 dapat 9. 9 darab 3 dapat 27. Sama juga dengan yang sebelah sini. 4 kuasa 3. Jadi 4 darab 4 darab 4 sebanyak 3 kali lah. Okey, itu maksud yang dia nak cerita di sini lah, iaitu isi padu ni ada kaitan dengan kuasa 3. Jadi macam mana dia nak terbalikkan nilai tu? Tu dinamakan hubungan lah. Kita nak tengok ni hubungan antara kuasa 3 dan punca kuasa 3 lah. Okey, jadi yang di atas ni kita boleh merujuk kepada punca lah sini. Sini merujuk kepada punca kuasa. Okey, nanti yang di bawah ni merujuk kepada kuasa lah di sini. Ni merujuk kepada kuasa. Okey, yang di bawah ni. Jadi yang 5 di ujung ni nilai dia 5 kuasa 3 lah. 5 darab 5 darab 5 dapat 125. Jangan salah faham lah. Tak kira 5 darab 5 tambah 5 pula. Bukan. Dia 5 darab 5 darab 5. Kita akan dapat nilai dia adalah
125. Okey. Hasil daripada aktiviti penerokaan ni, apa yang kita dapat? Okey, kita tengok apa yang dia bagi. Okey, di sini kita kena fokus di sini kita tengok. Hasil daripada aktiviti penerokaan 7 ni dapati bahawa kubus dengan isi padu unit dia kuasa 3 tu. Okey, iaitu 1, 8, 27, 64 dan 125 ni okey mempunyai panjang tepi. Panjang tepi dah setiap unit tu samalah. Iaitu yang pertama 1, yang kedua 2. Bila sebut 8 tu nilai dari isi padu 8 dia akan jadi 2 lah. Maksudnya 2 kuasa 3 lah macam tadi kita habaq tadi. 3, 4 dan 5. Iaitu isi padu setiap kubus ialah kuasa 3 panjang. Kuasa 3 panjang. Maksudnya kuasa 3 panjang lah. Panjang tepi kubus lah. Jadi itu maksud dia yang dia nak cerita kat kita untuk gambar rajah di muka surat 61. Jadi bila kita tengok je gambar rajah ni, kita akan faham lah bermaksud ini dia nak suruh kita kira isi padu. Bila isi padu melibatkan punca kuasa 3 dan kuasa 3 lah. Ni saya silap, saya tak letak sini 3 lah. Jadi maksud dia di sini punca kuasa dia ada 3 di depan ni. Tengok ni, dia ada 3 sini lah. Di atas ni dia ada nombor 3. Kalau kuasa 2 dia tak ada. Itu maksud punca kuasa 3 lah. Okey, baik, kita teruskan dengan di contoh nombor 10 di muka surat yang sama juga lah. Kita tengok muka surat yang sama juga. Okey, contoh nombor 10. Macam mana kita nak buat benda ni? Okey, dia bagi soalan dia lengkapkan setiap yang berikut. Dia bagi di sini 4 darab 4 dapat 64. Dia dah bagi nilai dia 64. Maka di sini kita tengok punca kuasa 3 bagi 64 ni, iaitu kita boleh tulis macam ni lah untuk jalan kira dia. Kita tulis punca kuasa 3 buat garisan. Okey, kita hanya perlu isi dia punya apa? Isi dia punya nilai yang depan ni. 4. Okey, nanti ni silap lah. 4. Kenapa 4 ni sebanyak 3 kali? Sebab kuasa 3 lah. Jadi di bawah ni tulis berapa? 4 lah jawapannya. Kalau kita tekan kalkulator sekalipun, untuk tekan kalkulator, nanti saya akan tunjuk di bahagian akhir bab sekalian. Kita tekan dia, kita akan tekan punca kuasa 3 bagi 64 sama dengan kita akan dapat daripada 4 lah. Okey, jadi nak tekan kalkulator tunggu di akhir, nanti saya akan tunjuk macam nak tekan kalkulator menggunakan kuasa 3 dan punca kuasa 3. Okey, kita balik kepada soalan B. Okey, soalan B ni nak tulis macam mana? Tulis macam ni lah. Dia bagi kuasa negatif 0.5, negatif 0.5 darab negatif 0.5 darab negatif 0.5, kita akan dapat negatif 0.125. Pasal apa sini negatif? Sebab dia kuasa 3. Bila kuasa 3 negatif semua, dia akan jadi negatif balik lah. Tapi kalau kuasa 2, dia setakat 2 kali, jadi negatif darab negatif dia akan dapat positif. Jadi di sini maka punca kuasa 3 bagi negatif 0.125 sama dengan, okey, kita boleh tulis dengan di sini iaitu tulis baliklah nilai ni. Negatif 0.5, negatif 0.5, negatif 0.5. Cuma kita letak kurungan supaya bezakan antara nombor negatif dengan nombor negatif lain lah. Maksudnya macam tu. Jadi kita tulis di bawah ni adalah negatif 0.5 lah jawapannya. Ni untuk bagi nilai punca kuasa 3 bagi negatif 0.125. Kita akan dapat balik nilai itulah. Ini segi jalan kira dia lah. Tapi kita boleh juga tulis, kalau kita tak mau tulis macam ni. Okey, kita boleh tulis terus direct macam ni lah. Tengok saya buat ya. Okey, contoh dia di sini. Okey, kalau di sini 64, kita boleh tulis juga di sini punca kuasa 3 64 sama dengan, kita tak mau buat macam ni, kita buat macam ni, punca kuasa 3 tulis balik 4 tulis kuasa 3 dalam dia. Dia akan dapat juga jawapan dia. Jadi kalau tekan kalkulator dia akan dapat 4 juga. Macam ni pun boleh. Sama juga yang macam ni pun samalah. Punca kuasa 3 bagi negatif 0.125 bagi sama mana panjang ni sama masuk, sama dengan punca kuasa 3 juga. Ambil balik negatif 0.5 ni kuasa 3. Kita akan dapat balik nilai dia negatif 0.5 lah jawapan dia juga. Kita akan dapat nilai yang sama dengan yang tadi juga. Ini bentuk jalan kira lah. Cuma jalan kira ni dia tunjuk yang panjang macam ni boleh tulis juga, macam ni pun boleh tulis juga. Ikut kesesuaian kita nak buat macam mana boleh pilih. Okey.
Okey, setakat tu saya harap kamu boleh faham untuk yang bagaimana nak kira dah antara punca kuasa dan kuasa 3 nah. Dengan latih diri nah. Okey, untuk latih diri ni saya harap kamu jangan terkeliru dengan apa yang kita buat tadi lah. Dia ikut step dia yang senang. Macam ni. Contoh yang pertama ni kita tengok. Okey, kita tengok yang pertama di sini. 8 darab 8 darab 8 sama dengan 512. Jadi punca kuasa 2, kuasa 3 bagi 512 adalah sini kita perlu letak nilai apa? Letak 8 sini dalam ni. Letak 8, sini pun 8. Jadi nilai bawah nak tulis apa? 8 balik lah. Tu je jawapan dia. Nampak macam susah tapi sebenarnya senang saja. Sama juga dengan sebelah sini. 0.3 letak 0.3. Sini pun 0.3. 0.3. Pasal apa tak perlu letak kurungan? Sebab dia semua nilai dia adalah positif. Jadi bawah ni 0.3 lah jawapannya. Untuk soalan B dan soalan C. Soalan sini dia buat guna kaedah macam saya cakap yang kedua tadi. Okey, dia bagi negatif 1/2 kuasa 3 sama dengan negatif 1/8. Jadi punca kuasa dia ni, kalau ikut asal dia bentuk dia macam ni nah. Bentuk dia macam ni. Negatif 1/2. Okey, dia darab negatif 1/2 darab dengan negatif 1/2. Dia macam ni, sama dengan dia bagi situ negatif 1/8. Sepatutnya macam ni, tapi dia ringkaskan jadi macam ni. Jadi kamu jangan duk pening pula, jangan duk risau apa benda soalan ni pula. Okey, dia tetap benda yang sama. Tulis balik nilai dia, punca kuasa 3 nilai dia ni balik, negatif 1/8, tulis punca kuasa 3, tulis balik negatif 1/2 kuasa 3. Jadi jawapan dia tulis negatif 1/2 kuasa 1/2 sudahlah. Negatif 1/2 jawapannya. Okey, itu bagi soalan tu lah. Untuk soalan C. Jadi saya harap untuk penerangan saya berkaitan dengan kuasa 2 dan kuasa 3 ni tidak jadi masalah lah. Cuma saya nak tambah satu lagi bagaimana nak tekan kalkulator lah untuk kuasa 3. Okey, untuk kuasa 3 ni saya inilah nah, minta kamu tengok di bahagian kalkulator kamu tu lah. Okey, untuk kalkulator tu, okey, kuasa 3 tu dia merujuk kepada macam kuasa 2 tu lah. Contoh di sini kita ambil lah 8 lah, 512 lah, punca kuasa 3 bagi 512. Macam mana tekan punca? Okey, kamu tekan nilai shift di atas tu. Tekan shift. Yang warna kuning tu. Tekan shift. Okey, kamu tekan nilai kuasa punca kuasa 2 ni. Punca kuasa 2 tu lah. Tekan situ. Okey, tekan dia. Kamu akan dapat bentuk dia macam ni lah. Okey, bentuk dia akan dapat macam tu. Okey, jadi kamu tekan masuk nilai lah. Nilai dia berapa tu? 512 dia akan jadi macam tu. Okey, lepas tu kamu tekan apa? Tekan sama dengan dia akan dapat nilai dia adalah 8 lah. Nilai dia akan dapat 8. Itu dia punya konsep kiraan menggunakan kalkulator lah. Okey, nak dapatkan contoh dia 8 kuasa 3 macam mana? Sama juga tadi. Kita ambil 8, tekan nombor 8. Tekan nombor 8, tekan shift. Kita tekan shift. Dan kita akan tekan pula kuasa 2 tu. Simbol kuasa 2 tu. Kita akan tekan simbol kuasa 2 tu. Simbol kuasa 2. Ni sini. Okey. Jadi kita akan tekan sama dengan. Kita akan dapat nilai dia balik lah. Nilai dia apa? 512 lah untuk nilai yang menggunakan kalkulator. Okey, itu saja untuk hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Kita jumpa lagi pada kelas akan datang. Jadi jangan lupa solat dan juga patuhi SOP yang telah ditetapkan, dan juga bila modul diedarkan nanti tolong buat. InsyaAllah kita akan edarkan modul untuk seterusnya. Jadi sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.